Hai semua, sekali lagi kita bertemu dalam perbincangan sains bagi tahun 6 dan pada kali ini kita akan membincangkan tajuk daya dan kita juga akan menyelesaikan aktiviti di dalam muka surat 56 hingga 61. Jika Anda sudah bersedia, mari kita mulakan. Apa itu daya? Daya ialah tolakan atau tarikan yang boleh mengakibatkan perubahan pada objek. Daya tolakan, kita perhatikan contoh-contoh berikut. Seseorang yang menolak troli, seseorang yang menggunakan scoop, ataupun apabila menekan switch. Manakala daya tarikan pula, berikut adalah contohnya. Memancing, menarik karung, dan memakai stocking. Dan terdapat juga aktiviti yang melibatkan kedua-dua tolakan dan tarikan. Seperti contoh berikut. Mengepam tayar, menggunting, memerak kain yang basah, menggergaji papan, dan memotong bunga. Mari kita mulakan perbincangan sains di dalam buku aktiviti kita. Soalan yang pertama, setiap aktiviti yang kita lakukan memerlukan daya. Apakah yang dimaksudkan dengan daya? Daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Soalan B, berikan maksud yang berikut. Daya tolakan, daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Daya tarikan pula ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Soalan C, jelaskan aktiviti di bawah mengikut jenis daya yang terlibat. E. Mengepam tayar. C. Memerak pakaian basah. I. Menarik joran. B. Menekan switch. D. Menarik tisu daripada kotak. Dan F. Bermain papan luncur. Daya tolakan di sini adalah menekan switch dan bermain papan luncur. B. F. Aktiviti yang melibatkan daya tarikan adalah menarik joran dan menarik tisu daripada kotak. I dan D. Dan aktiviti yang melibatkan kedua-dua tolakan dan tarikan adalah mengepam tayar dan memerak pakaian yang basah. E dan C. Mari kita belajar kesan-kesan daya. Yang pertama, daya boleh mengubah bentuk objek. Yang kedua, daya boleh menggerakkan objek yang pegun atau tidak bergerak. Daya juga boleh mengubah arah pergerakan objek. Daya boleh menambah kelajuan objek, dan daya boleh memberhentikan objek yang bergerak. Kita perhatikan soalan yang seterusnya. Raja di bawah menunjukkan seorang budak lelaki menyepak sebiji bola yang sedang bergerak ke arahnya. Nyatakan kesan daya yang dapat dilihat pada aktiviti di atas. Ini menunjukkan daya boleh mengubah arah pergerakan objek. Soalan B, budak lelaki itu kemudiannya menendang sebiji bola yang pegun dengan daya yang berbeza-beza. Bola itu akan bergerak dan berhenti. Kemudian, budak lelaki itu mengukur jarak pergerakan bola tersebut. Jadwal di bawah menunjukkan pemerhatian yang dicatatkan. Daya yang dikenakan jika perlahan, jarak yang dilalui bola adalah 5 meter. Jika daya yang dikenakan adalah sederhana, jaraknya adalah 10 meter. Jika daya yang dikenakan adalah kuat, jarak pergerakan bola adalah 15 meter. Soalan yang pertama, apakah jenis daya yang terlibat dalam tendangan budak lelaki tersebut? Menendang bola merupakan daya tolakan. Soalan yang kedua, apakah kesan daya yang ditunjukkan dalam aktiviti ini? Tandakan right dalam petak yang betul. Kita perhatikan. Yang pertama, daya menggerakkan objek yang pegun. Ini benar. Yang kedua, daya mengubah arah pergerakan. Ini juga benar, tetapi bukan yang ditunjukkan di dalam aktiviti. Yang ketiga, daya mengubah objek. Ini juga benar, tetapi tidak ditunjukkan dalam aktiviti. Jawabannya hanya yang pertama. Mari kita belajar daya geseran. Daya geseran merupakan daya yang menentang gerakan yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan. Kebaikan geseran adalah ia boleh menghasilkan haba. Ia juga boleh memberhentikan objek. Ia membolehkan kita memegang objek. Ia juga mengekalkan kedudukan objek. Ia membolehkan kita berjalan. Dan ia membolehkan kita menajamkan pisau. Namun demikian, terdapat beberapa keburukan daya geseran. Yang pertama,
ia boleh menghasilkan bunyi yang menjengkelkan ataupun bunyi yang tidak disenangi. Yang kedua, ia menyebabkan tapak kasut kita menjadi haus. Bukan hanya tapak kasut, tayar juga akan menjadi botak. Dan daya geseran juga menyukarkan kita untuk menggerakkan objek. Mari perhatikan soalan yang seterusnya. Raja di bawah menunjukkan Zachary sedang menolak sebuah kotak. Permukaan kotak yang bersentuhan dengan lantai akan menghasilkan daya geseran. Apakah maksud daya geseran? Daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Soalan yang seterusnya, nyatakan arah daya geseran bertindak ke atas objek. Daya geseran bertindak menentang arah pergerakan objek. Soalan C, berikan dua faktor yang mempengaruhi daya geseran. Faktor yang pertama adalah jisim objek ataupun berat objek. Objek yang berat lebih sukar untuk kita gerakkan berbanding objek yang lebih ringan. Faktor yang kedua pula adalah jenis permukaan. Permukaan yang kasar menghasilkan daya geseran yang lebih banyak dan ini menyukarkan pergerakan. Manakala permukaan yang licin mempunyai daya geseran yang kurang dan ini akan membantu pergerakan objek. Soalan yang seterusnya, tandakan right pada pernyataan yang benar mengenai daya geseran. Yang pertama, permukaan yang licin akan menghasilkan kurang geseran. Ini adalah benar. Yang kedua, objek yang ditolak di atas permukaan yang kasar lebih mudah digerakkan berbanding dengan objek yang ditolak di atas permukaan licin. Ini tidak benar. Yang ketiga, objek yang berat menghasilkan daya geseran yang kecil. Ini juga tidak benar. Yang terakhir, objek yang ringan lebih mudah digerakkan berbanding dengan objek yang berat. Ini benar. Soalan yang seterusnya. Satu penyiasatan dijalankan oleh sekumpulan murid untuk mengkaji hubungan antara jenis permukaan dengan jarak yang dilalui oleh sebiji guli. Mereka menggolekkan sebiji guli di atas 3 jenis permukaan seperti yang ditunjukkan dalam raja di bawah. Jarak yang dilalui oleh guli di atas permukaan-permukaan itu direkodkan. Kita perhatikan jenis permukaan, kaca, papan lapis, dan permaidani. Soalan E, pada permukaan yang manakah guli akan bergerak pada jarak yang paling pendek? Permukaan permaidani. Soalan yang seterusnya, berikan satu inference bagi jawaban kamu di 4E. Daya geseran adalah lebih besar di atas permukaan yang lebih kasar. Soalan C, nyatakan pemboleh ubah berikut. Pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah jenis permukaan. Pemboleh ubah bergerak balas adalah jarak yang dilalui oleh guli. Soalan yang seterusnya, apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Jarak pergerakan guli dipengaruhi oleh jenis permukaan. Soalan 5. Raja di bawah menunjukkan dua situasi. Situasi P di mana dia menolak troli di atas lantai semen, manakala situasi Q dia menolak troli ini di atas rumput. Soalan E, apakah yang dapat kamu perhatikan tentang aktiviti yang dilakukan oleh murid dalam situasi P dan situasi Q? Troli E lebih mudah ditolak berbanding dengan troli B. Soalan B, pada permukaan yang manakah troli lebih mudah digerakkan? Berikan inference kamu. Troli yang mudah digerakkan di atas lantai semen karena permukaannya lebih keras dan rata ataupun kurang geseran berbanding dengan di atas permukaan rumput. Soalan yang seterusnya, ramalkan kesukaran troli ditolak di atas permukaan jalan berpasir. Ianya lebih sukar menolak troli di atas permukaan yang berpasir berbanding dengan permukaan semen. Soalan yang seterusnya, apakah hubungan antara jenis permukaan dengan daya geseran? Permukaan yang licin menghasilkan kurang daya geseran, manakala permukaan yang kasar menghasilkan geseran yang lebih besar. Soalan 6.
Raja di bawah menunjukkan seorang lelaki menolak dua kotak yang berbeza. Soalan E, kotak X didapati lebih sukar ditolak berbanding dengan kotak Y. Berikan satu inference. Kotak X adalah lebih besar, ataupun kotak X lebih berat. Soalan B, berdasarkan jawaban kamu di 6E, kotak yang manakah mempunyai daya geseran yang lebih besar? Jawabannya adalah kotak X. Apakah hubungan antara jisim objek dengan daya geseran? Semakin bertambah jisim objek, semakin besar daya geseran. Soalan D, cadangkan dua cara untuk memudahkan kotak dipindahkan. Cara yang pertama ialah menggunakan troli, dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan penggolek. Soalan I, berikan dua kebaikan daya geseran. Yang pertama, daya geseran membolehkan kita berjalan ataupun berlari. Dan kebaikan yang kedua adalah daya geseran juga membolehkan kita memegang sesuatu objek. Demikian adalah perbincangan aktiviti bagi soalan-soalan sains dalam buku muka surat 56 hingga 61. Diharapkan murid-murid dapat memahami sedikit sebanyak. Jika terdapat sebarang persoalan, sila nyatakan melalui ruangan komen di bawah.